Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke program Cuit dan Selak. Rakyat pantau apa yang berlaku dalam kerajaan ini. Tapi dalam masa yang sama, kita ingin membincangkan satu topik yang saya rasa cukup penting lah. Dan ada antara ikon-ikon tertentu telah dipanggil polis untuk menjawab persoalan yang timbul, iaitu berkenaan dengan Pulau Pinang dan Kedah. Isu Pulau Pinang dan Kedah telah menjadi satu polemik negara, sebegitu juga dengan polemik Batu Putih, polemik tuntutan Sulu ke atas Sabah, polemik kerajaan Republik China ke atas Laut Cina Selatan. Jadi itu adalah satu polemik di mana sesuatu yang bagi saya secara ilmiah harus melakukan perbincangan, secara diplomatik harus melakukan perbincangan, secara undang-undang harus melakukan perbincangan. Jadi bagi saya ini bukan sesuatu yang orang kata ingin to provoke dan sebagainya untuk cuba untuk terlibat dalam unsur hasutan dan sebagainya. Ini adalah satu perbincangan ilmiah. Bagi saya ini adalah satu perbincangan ilmiah, dan apabila Menteri Besar Kedah Yang Amat Berhormat Sanusi dipanggil oleh polis semalam, jadi saya rasa ini adalah sesuatu yang tidak patut dilakukan dan perbincangan harus diadakan. Dan pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan topik polemik Pulau Pinang adakah milik Kedah. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, isu ini bukan isu baru. Saya masih ingat apabila saya menulis dalam kolom tweet saya pada 15 Disember 2010, iaitu 13 tahun dahulu. Jadi dia bukanlah isu yang baru ditimbulkan pada masa ini. Mungkin kononnya disebabkan oleh PRN negeri akan berlangsung tidak lama lagi, tetapi isu ini telah menjadi duri dalam daging di antara Pulau Pinang, di antara Kedah dan Pulau Pinang berkenaan dengan pemilikan negeri Pulau Pinang. Jadi bersama-sama saya seperti biasa adalah hos bersama saya Hassan Muhammad Noor. Dan pada hari ini kita mempunyai seorang yang saya rasa cukup sesuai dipanggil ke studio pada hari ini bagi membincangkan tajuk ini. Dan baru-baru ini beliau juga telah menghasilkan satu buku, The Avatar of 1786, Decolonizing the Penang Story, oleh orang yang tidak bukan lagi dalam bidang sociopolitics dan sebagainya, iaitu Datuk Dr. Ahmad Murad Marikan. Selamat datang ke program Cuit dan Silap. Terima kasih. Ya, Datuk. Lama kita tak jumpa, Datuk. Tapi saya mengikuti Datuk melalui buku-buku. Dan Datuk, berapa banyak buku yang Datuk dah hasilkan setakat ini? Tahun ini buku yang ke-23. 23? Ya. 23. Tahun ni saja berapa tahun buku? Ni 4 buah buku. 4 buah buku. Dan yang paling latest sekali? Yang paling latest ialah Countering the Western Canon. Other Ways of Knowing on Journalism and Media. Dan buku ini macam mana ni? The Avatar. Buku ini ialah rentetan daripada kajian dan pemikiran saya mengenai bagaimana nak menyelesaikan kemelut naratif Pulau Pinang. Pada saya there must be a closure. Satu penyelesaian dari segi naratif, sebab ada banyak kelompongan, ada banyak anomaly kepincangan. Dan tujuan saya tulis buku ini ialah untuk mengatakan bahawa dalam tahun 1786 tidak ada perjanjian, tidak ada dokumen, tidak ada tanda tangan, tidak ada pajakan. Itu satu. Yang kedua ialah dalam naratif dan cerita mengenai Pulau Pinang ni, umumnya dia akan bermula dengan tahun 1786. Saya bertanya kepada diri saya sendiri, kenapa ia perlu bermula daripada tahun 1786? Ini tak betul. Sepatutnya mungkin lebih awal daripada itu. Mengapa diambil 1786 dan dikatakan bahawa 1786 ni Pulau Pinang mula dipajak? Jadi apa yang saya telah menekankan bahawa Pulau Pinang tidak dipajak
tidak ada perjanjian dalam tahun 76. Apa yang berlaku ialah pada 11 Ogos tahun itu, Francis Light telah menginjak kaki di pulau, di Padang Kota lah, Padang Kota. Sebenarnya Francis Light telah menginjak kaki di Pulau Pinang beratus-ratus ribu kali sejak tahun 1771. Cuma dicatatkan 11 Ogos dia datang dan mengumumkan bahawa beliau telah mendapat persetujuan daripada Sultan Abdullah Mukarram Shah. Dan dengan itu telah menduduki Pulau Pinang dengan secara sah. Ini tak betul. Sebab persetujuan tidak diberi. Dan apa yang saya Persetujuan tidak diberi oleh Sultan Sultan untuk dia menduduki Pulau Pinang dan mengandaikan bahawa Pulau Pinang dipajak ataupun dimiliki. Dan juga apa yang saya katakan ialah Light dan Inggeris telah menduduki Pulau Pinang secara haram. Sebab tidak ada perjanjian. Kalau kita anggap bahawa perjanjian kolonial itu merupakan satu peraturan yang sah, maka tidak ada perjanjian pada tahun 1786. Berapa banyak buku dan tulisan sama ada tesis mengenai Pulau Pinang yang ditulis setakat ini? Banyak. Banyak. Berpuluh-puluh. Jadi orang yang layaklah untuk memperkatakan. Saya ingin menjelaskan di sini bahawa saya bukan ahli sejarah. Saya tidak terlatih dari Jabatan Sejarah. Jadi saya tidak boleh digelar sebagai ahli sejarah yang lulus dari Jabatan Sejarah di Universiti Malaysia. Satu lagi yang ingin saya jelaskan sebelum saya lupa. Saya tidak terlibat dalam pentelikahan Menteri Besar Kedah dengan Pulau Pinang. Saya tidak terlibat langsung dan saya tidak menyokong ataupun sebaliknya. Apa yang akan saya katakan ialah apa yang telah saya kaji dan telah saya tulis, telah saya ceramah dan tetapkan selama lebih kurang 20 tahun lebih, hampir 30 tahun. Sebagai seorang pengkaji sejarah Pulau Pinang. Jadi Datuk, kita melihat bahawa polemik ini tak akan habis. Apakah cara yang mungkin boleh dilakukan oleh kedua-dua negeri lah? Kita tak usah cakap politik. Macam mana penyelesaiannya akan berlaku? Kita tolak juga soal kepolitikan pusat yang akan mempengaruhi sebarang keputusan atau kedudukan. Dari segi perundangannya, macam mana benda ini akan dapat diselesaikan? Dia ada pelbagai cara. Bagaimana ini telah berlaku oleh kerana penulisan penceritaan sejarah Pulau Pinang itu ada pelbagai-bagai masalah. Satu yang saya lihat adalah penulisan dari segi sejarawan dan sarjana orang putih. Mereka pun was-was dan tidak yakin bagaimana Pulau Pinang akhirnya di bawah penjajah Inggeris. Bagaimana Light dan EIC mendapatkan Pulau Pinang. Ada yang menggunakan the word occupy, ada yang mengatakan the word invaded, ada yang akan menggunakan istilah colonize. Jadi pelbagai istilah digunakan. Dan ini telah dibicarakan, dibincangkan dalam Mahkamah Pulau Pinang di antara tahun 1806 sehingga tahun 1840-an untuk memberi justifikasi pendudukan Pulau Pinang oleh Inggeris. Ideologi yang digunakan oleh penjajah dan oleh pemikiran Inggeris pada masa itu, pemikiran penjajah pada abad yang ke-16, 17, 18 ialah sesebuah tanah itu boleh dijajah jikalau tidak ada orang di situ. Doktrin terra nullius yang digunakan untuk memberi justifikasi kepada pendudukan orang putih di Australia. Mereka mengatakan bahawa Australia tidak ada orang. Jadi sama juga macam Pulau Pinang, dikatakan bahawa Pulau Pinang ini pulau yang tidak ada orang. Walaupun di mahkamah dalam tahun 1820-an dan sebagainya dikatakan bahawa ada
beberapa orang keluarga Melayu, tapi namun untuk mengabsahkan pendudukan Inggeris di Pulau Pinang, mahkamah telah membuat keputusan bahawa Pulau Pinang tidak ada orang, terra nullius. Jadi inilah merupakan salah satunya masalah. Dan di kalangan sentimen, orang Pulau Pinang sendiri pun selalu berkata bahawa orang putih menipu, putar belik. Dia penipuan putar belik ni bukan hanya berlaku pada episod-episod tertentu. Misalnya di antara tahun 1786 hingga 1791 ada banyak putar belik. Dalam pada itu ada banyak putar belik pemesongan cerita yang merujuk kepada tahun-tahun itu. Yang pertama ialah yang tadi saya katakan tadi, Francis Light telah mengumumkan 1786 bahawa Sultan telah memberi amanat, telah memberi kebenaran untuk British menduduki Pulau Pinang. Sebenarnya Sultan tidak memberi kebenaran. Walaupun ada pertukaran surat-surat dalam, kalau kita baca surat Francis Light, di bawah Marsden Letters ada 1,200 surat. Dalam 1,200 surat tu ada lebih kurang 300 lebih, hampir 400 surat di antara Francis Light dan dua Sultan Kedah, Sultan Muhammad Jiwa kedua dan Sultan Abdullah Mukarram Shah. Dan surat-surat ini kita dapat melihat perbincangan-perbincangan Sultan dan orang putih untuk membantu Kedah apabila dalam serangan Siam. Jadi apa yang ada ialah perbincangan dan peruntukan-peruntukan, tidak ada dokumen. Dalam surat itu juga ada peruntukan mengatakan bahawa Sultan tidak setuju. Jadi 1786 ialah satu period di mana Sultan menunggu jawapan, tapi jawapan itu tidak sampai. Yang sampai ialah Francis Light. Jadi ini satu penipuan besar, yang dikatakan bahawa Francis Light telah menipu Sultan. Satu lagi ialah 1791. Setelah orang putih menduduki Pulau Pinang tahun 1786 dengan mencuri nama Tanjung Penaga, dah duduk curi pula tu, dah duduk dan curi pulau, curi nama tempat, curi nama Tanjung Penaga diganti dengan Georgetown, dan juga nak curi nama Pulau Pinang diganti dengan Prince of Wales Island. Itu tak begitu jadi, tapi Georgetown kekal. Dan ini semua ada dalam memori orang Melayu Pulau Pinang. Memori itu kuat. Dan selepas itu 1791, kalau kita baca cerita-cerita yang baru ini juga keluar dalam salah sebuah portal, memetik satu cerita dan sama juga cerita ini, bahawa Sultan telah cuba untuk menyerang dan meminta Pulau Pinang secara paksa dari Francis Light 1791. Apakah cerita itu betul? Mengapa ditulis bahawa orang tu apabila harta dia dicuri dan dia nak minta balik harta tu, tapi ditulis bahawa dia telah cuba meminta secara paksa? Siapa yang memaksa untuk mengambil Pulau Pinang? Ialah orang putih, bukan Sultan. Sultan nak ambil harta dia. Harta dia ialah Pulau Pinang. Tapi ditulis dalam banyak buku, Sultan telah meminta menyerang Pulau Pinang dan meminta Pulau Pinang merampas Pulau Pinang secara paksa. Ini tak betul. Ini kebincangan yang, ini dusta. Saya tulis dusta dan nista. Jadi dusta dan nista ini menyelubungi cerita Pulau Pinang dan Kedah. Ini memori-memori yang ada. Jadi cerita itu terbalik. Yang cerita-cerita ini memberi gambaran bahawa Sultan Kedah itu orang jahat dan orang putih itu orang baik. Apakah kita tidak boleh betulkan? Dan saya marah kepada sejarawan-sejarawan. Sejarawan tahu tapi tidak cuba untuk membetulkan itu. Itu satu. Yang kedua adalah memori-memori Sultan-Sultan Kedah. Sultan Muhammad Jiwa, Sultan Abdullah Mukarram Shah,
Sultan Ahmad Tajuddin. Sultan Ahmad Tajuddin semasa perang Kedah Siam, dia nak masuk Pulau Pinang, tak dibenarkan, dia pergi ke Melaka. Dia tulis surat kepada Reverend Brighton mengatakan bahawa apakah beta tidak boleh masuk ke Pulau Pinang yang merupakan tanah marhum bapa beta. Ya. Ditulis oleh Sultan Ahmad Tajuddin. Kemudian Sultan Badli Shah 1956 meminta balik Sebang Perai. Dia kata Pulau Pinang biar dulu. Sebang Perai daripada British. Ditulis surat, British kata tunggu lepas 1957. Rasional oleh Sultan Badli Shah mengatakan bahawa Sebang Perai ini ialah sebahagian daripada budaya, tanah, wilayah, geografi Kedah. Jadi inilah memory dan inilah yang mencetuskan kegusaran di kalangan orang-orang Melayu, orang yang tahu sejarah dan mendengar mengenai mitos-mitos ini. Apa yang berlaku dalam cerita sejarah Pulau Pinang ialah mitos dan fiction. Dari segi 1786 yang mengatakan kepada saya tidak ada perjanjian, tidak ada pajakan. Kalau nak dikatakan 1791, tapi itu pun perjanjian yang dibuat secara paksa. Arm twisting. Apakah perjanjian yang dibuat secara paksa itu sah? Kalau kita tanya beberapa peguam, dia kata sah. Ada peguam mengatakan tidak sah. Jadi dalam cerita disebut under duress. The Sultan was under duress. Dan tahun itu perjanjian Treaty of Amity and Friendship, Sultan tidak sign. Yang tanda tangan oleh 3 orang, Temenggung, Bendahara dan seorang lagi, tapi bukan Sultan. Ada sejarawan yang mengatakan bahawa ya, walaupun Sultan tidak sign, tapi dikatakan Sultan telah memberi kebenaran. Itu pada saya andaian, bukan fakta. Tapi di sini juga saya bukan taksub pada fakta. Walaupun segala tafsiran itu mesti berdasarkan pada fakta, tapi kita jangan mengambil fakta itu sebagai satu yang naif, secara naif. Dan ini yang berlaku di kalangan cerdik pandai sejarah di Malaysia. Saya bukan di antaranya daripada sejarah. Jadi mereka mengandaikan. Jadi ini semua adalah masalah-masalah narration. Dan ini telah menjurus kepada apa yang telah berlaku pada 2010, malah yang telah berlaku pada 2007 ataupun 2008 lagi, telah awal, di mana Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Kedah di bawah Datuk Dr. Wan Samsudin, pada masa itu belum Dr. Ri, Dr. Nuri, Datuk, telah cuba menganjurkan satu seminar untuk membincangkan mengenai kepincangan cerita dan sejarah dan isu pemilikan. Kita semua tahu tidak ada isu tidak berbangkit Pulau Pinang ini milik Kedah. Dari segi sejarah, adakah orang tanya Pulau Langkawi ini milik Kedah kah? Ada orang tanya soalan itu. Ada orang tanya Pulau Tioman itu milik Pahang kah? Orang tak tanya. Sama juga, tak sepatutnya soalan itu tidak sepatutnya ditanya. Memang it is there for granted. Mengapa dibangkitkan pemilikan dari segi yang secara negatif, persoalan itu, Jadi memang soalan itu ialah soalan yang yang tak perlu ditanya. Pulau Pinang memang sejak azali lagi di bawah naungan, di bawah geografi, di bawah budaya, di bawah perlindungan Kedah, perlindungan Kesultanan Kedah, perlindungan atau pemilikan. Kedua. Bahasa kata perlindungan tu maksud dia juga pemilikan. Sebab wilayah Kedah daripada, kalau kita tengok keluasan wilayah Kedah tu dari Bergui, Serentikera sampailah kepada Sungai Krian. Itu stretchnya, dan sampai ke Perak, sampai ke saya Boas, kalau kita tengok peta-peta lama, itu Kedah. Dan pulau-pulau di sebelah barat itu milik Kedah lah. Jadi apa yang dipersoalkan? Tapi orang berpersoalkan seolah-olah Pulau Pinang ini jatuh dari langit, terasing dengan segala-gala wilayah-wilayah dan kedaulatan-kedaulatan yang ada. Masalah Pulau Pinang, masalah yang kita hadapi adalah masalah integriti sejarah. Integriti, there must be integrity, itu sejarah. Tetapi kalau kita menelusuri sejarah Pulau Pinang dan Kedah, tidak ada integriti
sebab masalah-masalah ini berlaku dan timbul. Jadi dalam zaman moden ini, sebelum 2007-2008, 1960-an, salah satu contoh, sebab ini telah berlaku sebelum-sebelum ini, ada pihak yang mencadangkan menukar nama Georgetown kepada Tanjung Penaga, Georgetown kepada Tanjung. Sebab nama asal sebelum 1786 ialah Tanjung Penaga. Tanjung Penaga itu ialah worldview orang daripada Penaga. Bila kita berdiri di Penaga, di seberang lah, sampai di Bukit Pentajam, Datuk daripada Bukit Pentajam, kita boleh nampak Pulau Pinang dengan jelas. Kadang-kadang saya duduk, saya eksperimen, saya geografi. Saya berdiri di Bukit Pentajam, saya berdiri di Kumang Semang, naik bertukar, berdiri, tengok ke arah barat. Boleh nampak kontur Pulau Pinang, Bukit Bendera. Misalnya, kalau kita berdiri di atas Gunung Jerai, kita boleh nampak Pulau Pinang. Jadi, satu lagi isu ialah dikatakan bahawa tidak ada orang yang nampak Pulau Pinang ataupun Pulau Pinang hanya ditemui oleh flying flag. Tak betul, takkan orang Melayu tak nampak Pulau Pinang sejak azali. Nampak dengan jelas geografi. Takkan dikatakan dalam naratif Nahkoda Ragam yang belayar daripada Brunei. Nahkoda Ragam itu dikatakan Sultan Bolkiah yang pertama dalam abad ke-16. Ragam itulah kerana dia bawa pancaragam atas kapal. So dalam naratif Nahkoda Ragam, dia berlayar melalui Selat Melaka, Riau, Lingga, dia nampak sebuah pulau. Dia pun nampak pulau, dia kata Pulau ke-1. Jadi takkan sejak beribu tahun mereka berlayar dari timur dan barat tidak nampak secara fizikal dan secara geografi Pulau Pinang. Takkan Francis Scott saja yang celak. Takkan orang Melayu dan semua orang Melayu dan Sultan membuta. Jadi ini juga satu naratif yang menolak logik geografi. Kalau kita berdiri di Tanjung Penaga, dekat ENO ke Padang Kota Lama ke, atas kita boleh nampak Gunung Jerai. Amat jelas. 3.5 km sahaja. Apakah tidak ada orang daripada pantai barat Kedah, pantai barat, daripada Kuala Kedah ke Kuala Muda ke Penaga ke, nampak Pulau Pinang dan tak pernah mai Pulau Pinang. Mesti depa mai. Mesti depa datang dan jadi memang ada orang dan Kedah dan Pulau Pinang itu dikatakan sebagai the playground of anak-anak Raja Kedah. Jadi memori orang Melayu, memori Sultan Kedah tu memang ada. Jadi berbalik kepada tuntutan-tuntutan, sebenarnya ini sebagai semula jadi. Dalam tahun 60-an ada orang nak mencadangkan ubah nama Georgetown kepada Tanjung. Subkreatif. Dan beberapa orang lagi pada masa itu, Suki masa itu. Saya rasa orang Kedah sendiri memanggil Pulau Pinang sebagai Tanjung sampai sekarang. Kawasan Parlimen pun disebut Tanjung. Dan Tanjung itu, kawasan Tanjung itu telah pun diduduki oleh orang-orang sebelum tahun 1786. Dan Tanjung itu juga merupakan pelabuhan sebelum orang putih mai. Dan pelabuhan itu telah berdagang dengan orang di Kuala Muda dan Kuala Kedah dan di tempat-tempat lain di rantau Kepulauan Melayu dan juga di India dan sebagainya. Dan di Pulau Pinang itu ada banyak pelabuhan sebenarnya. Jadi berbalik kepada tadi yang tak sempat cakap tadi, cubaan untuk mengembalikan nama Tanjung. Maksud dia di sini, kalau ada orang, ada pihak untuk cuba mengembalikan, merubah nama, maka ia melibatkan perubahan enactment negeri. Kan? Perubahan enactment negeri. Sama juga dari segi perubahan perlembagaan. Dan tahun 2008 satu seminar yang untuk dianjurkan bertujuan membincang kedudukan Pulau Pinang, dan seminar itu dipersetujui oleh Sultan Abdul Halim. Kalau kita lihat dalam keratan akhbar Sinar Harian, Pusat Perlu Akur, itu merujuk kepada cadangan, saya menggunakan istilah cadangan lah, bukan tuntut. Cadangan bahawa Pulau Pinang ini
boleh dijadikan sebagai sebahagian daripada wilayah dan kedaulatan Kedah. Ya. Ya. Dan selepas itu artikel kolom tweet 2010, dan selepas itu banyak lagi gesaan-gesaan sehinggalah sekarang. Jadi ini bukanlah perkara baru. Dato', Ya. mengapa yang menjadi polemik sekarang ni? Sedangkan itu adalah satu perbincangan ilmiah, satu perbincangan sejarah, tetapi kemudiannya orang yang membangkitkan isu itu sekarang, dalam konteks sekarang telah dipanggil polis. So, what do you think of this? Ramai orang menuduh bahawa mereka mengatakan bahawa kita tidak boleh mencadangkan perubahan perlembagaan. Apabila kita mencadangkan sebuah negeri itu macam kes ini, ia melibatkan perubahan perlembagaan. Tapi dalam masa 10-20 tahun kebelakangan dalam media sosial, ada banyak contoh gesaan-gesaan oleh pihak-pihak tertentu yang memberi implikasi kepada perubahan perlembagaan. Satu ialah, kalau kita tengok dalam social media, gerakan Sabah Sarawak keluar Malaysia. Ya. Itu lebih dahsyat. Itu lebih dahsyat. Itu keluar daripada kedaulatan Malaysia. Itu saya rasa subversif. Subversif. Ya. Itu subversif, dan Ya. saya tidak nampak mana-mana tindakan Ya. yang diambil oleh mereka yang advocate pada Sabah Sarawak keluar Malaysia. Ini berlaku dalam tahun 2013-14. Saya dah buat kajian sebenarnya. It is documented. Dan saya melihat dalam social media SSKM. Dan juga masa tu dalam sebagai kajian saya pergi ke Kuching, ada t-shirt Sabah Sarawak keluar Malaysia dijual dekat riverfront. Ya. Sekarang ni saya pergi kedai tu tak ada. Jadi dan tidak ada orang yang bising. Satu. Yang satu lagi ialah sejak tahun 2008 lah. Sebab saya kata 2008 ialah apabila DAP mengambil Pulau Pinang, dan sejak itulah percubaan untuk memula satu naratif baru untuk Malaysia. A new Malaysia. Dan naratif baru New Malaysia ini akan menjurus kepada perubahan perlembagaan. Dalam pada itu cabaran-cabaran agama Islam, cabaran-cabaran ke atas raja-raja Melayu, cabaran ke atas bahasa Melayu, cabaran ke atas penulisan Jawi, itu semua melibatkan perubahan perlembagaan. Tujuan-tujuan niat mereka adalah untuk berubah perlembagaan. Mengapa tidak diambil tindakan? Jadi saya bukan menyokong Sanusi, tapi tindakan yang diambil kepada Sanusi itu adalah terlebih, Overzealous. 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 Dan kalau kita lihat segala cabaran-cabaran mengenai kedudukan kewatanan perlembagaan dan Malaysia selama 20 tahun kebelakangan ini tidak dilihat sebagai jenayah, tidak dipaparkan sebagai jenayah. Mengapa ini perlu dipaparkan sebagai jenayah? Kita tahu perlembagaan itu supreme. Kita tahu perlembagaan itu satu yang yang paling tinggi sekali. Tetapi di sini kita mesti lihat dalam konteks ini, yang pertama ialah tujuan kita ialah asasnya ialah membetulkan cerita, Sejarah. membetulkan apa yang telah dipaparkan dalam sejarah. Okay? Kita nak meluruskan, kita nak orang kata berongkai apa yang telah berlaku dan mentafsir semula. Kalau tidak tafsir semula, kalau benar ini tidak dibetulkan, Takkan selesai. maka akan wujud lagi lebih banyak Sanusi pada masa depan dan lebih banyak apa yang sedang digesarkan oleh pihak-pihak parti kerajaan sekarang pada masa depan. Jadi apakah penyelesaiannya, Datuk? Adakah kita nak selesaikan ni seolah-olah macam menggunakan politik, bukan melalui saluran yang sebenarnya? Ini masalah perlembagaan. Ini bukan masalah politik. Ya. Tetapi sejarah itu
boleh dipolitikkan. Sejarah itu mempunyai implikasi politik. Sebab segala gelagat dan peraturan dan kemunculan ideologi politik berdasarkan kepada kefahaman sejarah. Kalau Datuk tanya dari segi bagaimana nak menyelesaikan, dalam buku ini dan dalam buku Batu Uban saya 2015, saya ada mencanangkan beberapa langkah. Satu ialah yang saya katakan tadi, meluruskan cerita. Kalau Francis Drake menipu, sebut dalam buku sejarah Francis Drake menipu Sultan. Mengapa diselungi peristiwa itu? Mengapa kita tidak mengatakan bahawa Francis Drake telah menduduki Pulau Pinang secara haram 1786? Mengapa kita tidak katakan dan merungkai logik Sultan hendak merampas pulau yang dimiliki oleh dia? Apakah logik kita nak merampas barang yang kita miliki? Tak logik. Itu perlu diterangkan dalam sejarah. Itu mesti diwawarkan dalam buku-buku sekolah dan dalam segala penceritaan. Datuk, Ya. kita melihat salah satu lagi jajahan di selatan, Singapura, telah merubah dari segi pendekatan sejarah negara itu sendiri, di mana mereka mengatakan bahawa Singapura dibuka oleh Raffles, bukan lagi sejarah yang sebelum itu tidak wujud langsung dalam buku sejarah mereka. Adakah perkara yang sama akan berlaku di Pulau Pinang, di mana Pulau Pinang hanya dibuka oleh Francis Drake dan bukan oleh mungkin oleh Sultan Kedah dan sebagainya, ya? Ya. Ini menjadi satu persoalan besar yang telah telah mencuit saya untuk mencuburi untuk memiliki sejarah Pulau Pinang. Sebab kalau kita lihat dalam museum Pulau Pinang yang sekarang ni dalam renovasi dah 3 tahun, mereka kata tahun depan mau dibuka. Dalam diorama museum Pulau Pinang, kita masuk-masuk tu ada display orang-orang yang sebelum 1786, Melayu dan bukan Melayu. Tetapi tidak dianggap sebagai permulaan sejarah Pulau Pinang. Permulaan sejarah Pulau Pinang terletak di atas, di tingkat 2, di mana ada patung Francis Drake, dan itulah dikatakan sebagai permulaan sejarah Pulau Pinang. Jadi sampai sekarang secara tidak sedar atau bersedar dalam cerita dikatakan Pulau Pinang dibuka oleh Francis Drake. Walaupun ini cerita lama, kita semua tahu, tapi masih lagi dikatakan bahawa Francis Drake merupakan the DNA sejarah Pulau Pinang dan 1786 itu merupakan tahun permulaan. Tak betul. Dan satu lagi ialah dokumen UNESCO untuk kita dapatkan status warisan, pada warisan Melaka dan Singapura tahun 2008. Dalam dossier UNESCO tu 800 muka, disebut bahawa sejarah Pulau Pinang bermula daripada tahun 1786. Ini satu penipuan. Jadi inilah yang sedang berlaku dan kita mesti selama lebih pada 200 tahun membetulkan ini. Masalah dia tidak ada satu gerakan, tidak ada suara daripada ahli-ahli sejarah untuk membetulkan dan merungkai perkara ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selepas ini kita akan berbincangkan lagi topik yang saya rasa cukup menarik, cukup panas. Adakah sejarah boleh diubah mengikut kemahuan politik? Kita berhenti rehat dan kita akan jumpa selepas ini. Okey, kembali kita ke perbincangan yang agak panas ini. Tadi Datuk cakap, saya bertanya tadi mengenai penyelesaiannya. Apakah kaedah yang boleh kita gunakan?
Ya, tadi saya sebut dari segi membetulkan dan merungkaikan penceritaan. Orang duk sebut naratif ini sebenarnya penceritaan dalam sejarah dan dalam ruang popular. Yang kedua ialah melalui pentadbiran. Saya sebut secara lembut lah. Maksud dia menyusun atur secara pentadbiran kedudukan Pulau Pinang dengan Kedah. Sebab kita nak memberi integriti kepada kedudukan kedua-duanya. Salah satu yang pernah dicarangkan ialah memberi status wilayah persekutuan kepada Pulau Pinang. Satu lagi yang orang ingat, kalau Kedah tuntut Pulau Pinang, Pulau Pinang menjadi sebahagian daripada wilayah Kedah. Dengan 5 daerah Pulau Pinang campur dengan saya ingat 12 daerah Kedah. Itu satu. Satu lagi ialah Pulau Pinang macam Hong Kong menjadi wilayah khas Kedah. Namun satu persoalan yang perlu ditanya ialah apakah wajar? Setelah kita fikirkan ini semua, setelah kita telah menyempurnakan kemungkinan-kemungkinan cara pendekatan bercerita itu merungkai sejarah, apakah wajar Kedah menuntut Pulau Pinang? Sebab ini mempunyai pelbagai implikasi kepada demografi, kepada geopolitik, kepada ekonomi wilayah tersebut. Jadi kita perlu fikirkan apakah yang terbaik untuk kedua-duanya, bukan hanya untuk Pulau Pinang, untuk Kedah dan Pulau Pinang. Sebab sebuah wilayah yang berdaulat, pulaunya telah dicuri. Penang is a stolen island of Kedah. Salah satu lagi untuk objek yang telah saya sebut di sini, saya tak tahu sebenarnya editor telah potong, saya belum baca lagi, saya baru dapat buku ni last week. Untuk meminta Raja Charles meminta maaf kepada Sultan Kedah. Bukan kepada kerajaan Kedah, kepada Sultan Kedah. Raja Charles meminta maaf kepada Sultan Kedah dan menebus apa yang boleh dibuat. Jadi ini perlu kalau kita nak meluruskan dan memberi ruang kepada pihak yang tidak puas hati kerana hak mereka dicabul, sama ada dalam sejarah ataupun sekarang. Apa yang berlaku ialah 200 tahun yang sudah kan. Dan 200 tahun yang sudah, apabila jenayah dilakukan, sama juga macam jenayah yang dilakukan semalam. Mengapa kita mesti melihat jenayah kolonial itu asing dengan jenayah yang dilakukan pada hari ini? Apa yang berlaku pada tahun 1786 dan seterusnya adalah satu jenayah. Dari segi mencuri nama, mencuri tanah, mencuri hak, apa yang saya sebut sebagai ethnocide, yang telah berlaku sejak Pulau Pinang dicerobohi oleh orang putih. Dan ethnocide juga dilestarikan melalui naratif-naratif yang meninggalkan dan meminggirkan cerita orang Melayu. Itu dikatakan ethnocide, pembunuhan budaya. Jadi penting untuk Malaysia meminta kerajaan British dan Raja Charles, dulu Queen Elizabeth, Queen tapi ini King, meminta maaf pada Sultan Kedah. Datuk, kita sebut tadi soal sejarah yang telah dipesongkan ini. Biasanya orang berkata sejarah tidak boleh diubah. Ya. Tapi dalam konteks ini, bagaimana pendapat Datuk? Sejarah ni, bolehkah kita ubah sejarah ni? Kita tidak mengubah sejarah. Pada saya, sejarah ini adalah satu senjata yang boleh digunakan. Sama ada untuk mengubah masa lalu ataupun untuk mengekal masa lalu. Jadi di sini kita bukan mengubah sejarah, kita bukan mengubah apa yang berlaku pada masa lalu. Apa yang telah berlaku. Tapi kita mentafsir semula perbuatan Francis Light
menjejak kaki pada 11 Ogos 1786 dengan mengatakan bahawa dia dapat persetujuan daripada Sultan yang telah diwawarkan beribu kali, kita mesti mengatakan bahawa itu tidak betul. Itu bukan mengubah sejarah, itu mentafsir sejarah daripada fakta yang telah berlaku. Sama juga 1791, saya bagi dua contoh lah, hanya contoh. Dikatakan bahawa dalam banyak buku, perang kerana Sultan nak rampas balik Pulau Pinang. Itu pun kita mesti mentafsir semula. Dan ini saya kecewa mengapa tidak ditafsirkan semula oleh mereka yang ada tauliah dari segi sejarah. Jadi ini bukan membetulkan sejarah. Datuk, bagaimana nak mentafsirkan semula kejadian tersebut? Sebab kita tahu bahawa saya belajar sejarah dari sudut bahasa, dari sudut kolonialisme. Bukan saya belajar sejarah dari sudut event. Jadi apabila kita lihat satu benda itu tidak logik, tidak menggunakan logik geografi, tidak menggunakan logik kemanusiaan, tidak menggunakan logik logik undang-undang, logik peradaban, maka kita ada hak ataupun ada ruang untuk mentafsir semula. Sebab apa yang berlaku adalah kita dari segi curi-mencuri. Itu dalam konteks curi. Jadi orang yang harta dia dicuri, adakah dia boleh dikatakan sebagai penceroboh? Dia nak dapatkan harta dia. Apakah dia boleh dikatakan sebagai penceroboh? Jadi ilmu-ilmu semantik, ilmu-ilmu bahasa, linguistik perlu digunakan dalam membaca semula apa yang telah ditulis. Dan ini merupakan asas kepada pentafsiran semula sejarah. Prof, Datuk, kita telah membincangkan tentang soal sejarah, tentang soal pentafsiran semula dan sebagainya, tetapi faktanya bahawa Pulau Pinang dipajak dengan nilainya pada hari ini RM10,000 lah. Pada masa itu Spanish dollar masa itu berapa? Kalau tak salah saya dalam berapa ribu Spanish dollar kan? 6,000. 6,000 6,000 4,000, 6,000 lebih kurang itu. 4,000 ya. Saya rasa apa yang dibangkitkan oleh kerajaan Kedah ialah tentang nilai tersebut. Itu satu. Satu lagi tentang pajakan air yang dihantar daripada Kedah kepada Pulau Pinang dan sebagainya, yang menjadi duri dalam daging. Begitu juga dalam hubungan kita dengan Singapura tentang kadar air, tarif air yang masih lagi tidak memuaskan hati kita. Jadi adakah faktor-faktor ini menyebabkan kerajaan Kedah mula hilang dia punya hilang sabar dan pergi ke arah itu. Saya lihat itu semua faktor dan fakta oleh Menteri Besar Kedah. Saya menggunakan fakta lain. Saya tidak menggunakan sebab-sebab itu. Dan juga saya berbeza dari segi isu pajakan ini. Sebab apabila kita katakan pajakan, umumnya orang akan merujuk kepada 1786. Yang saya katakan tadi, tidak ada pajakan. Yang ada bayang-bayang pajakan dari segi dari segi pembayaran dan sebagainya 1791. Seperti yang saya katakan tadi, itu pun boleh dipertikaikan kerana Treaty 1791 itu ditandatangani dengan paksa, tapi tidak ditandatangani oleh Sultan. Ada sejarah mengatakan bahawa itu sah, tapi kalau kita lihat, ada juga pendapat mengatakan bahawa itu tidak sah. Tapi ada juga mengatakan bahawa perjanjian-perjanjian awal, maksud di sini setengah orang kata melibatkan 1786. Berdasarkan tidak ada perjanjian 1786. Yang ada 1791 1800 dimansuhkan dalam satu perjanjian Bern 1835 kalau tak silap saya, dan kemudian 1865. Jadi ini merupakan rentetan-rentetan di mana ia telah memasukkan perjanjian yang awal. Tapi yang isunya kepada saya adalah mengapa kita menghidupkan, sebab itu saya katakan avatar, menghidupkan
hantu, the ghost of 1786 itu. Mengapa? Tidak ada perjanjian. Apa signifikan jual modal? Tapi dalam konteks sekarang, kita tengok dalam konteks sekarang, kalau misalnya kerajaan Kedah ingin menuntut Pulau Pinang, dia akan berbalik kepada the legal binding of pajakan tersebut sehingga sekarang. Jadi itulah yang boleh pegang pun. Tidak, sebaliknya. Sebaliknya. Okay. Ya, orang kata legal binding itu memegang. Okey. Tapi saya kata tidak ada legal binding pun boleh memegang. Jadi macam mana, how you want to prove it? Kata itu adalah milik Kedah. Tak payah proof. Proof lah Langkawi milik Kedah. Proof lah Ciuman milik Kedah. Tetapi kalaulah Proof lah kita warga negara Malaysia. Datuk, Walaupun- kalaulah perkara ini dibawa ke timbang tara lah, kita kata ke mahkamah dan sebagainya, itulah yang akan menjadi asas kepada keputusan yang akan dibuat. Jadi macam mana kedudukan sekarang? Menteri Besar semalam apabila dia berkata kepada reporter semasa dalam perjalanan ke Bukit Aman, dia kata saya ada satu bag dokumen. That document is the legal binding. Kalau betul. Jadi what do you think of that? Yeah. Dia kalau seperti saya katakan tadi, tidak ada pajakan. Ya. Dan seperti yang katakan tadi, secara azalinya, kita tidak, dan secara budayanya, secara bahasanya, secara logiknya, mengapa dipersoalkan kedudukan Pulau Pinang di bawah Kedah pada masa itu? Saya katakan tadi, mengapa tidak dipersoalkan Pulau Langkawi? Pasal apa Pulau Langkawi, orang tidak persoalkan sama ada sah di bawah Kedah atau tidak? Maksudnya di sini, setengah orang kata ada undang-undang perlembagaan telah termaktub. Sebelum termaktub, mengapa ia termaktub? Ya. Ada sebab-sebabnya. Jadi di sini, kalau nak menyelesaikan secara luar daripada naratif, saya katakan tadi, boleh ada beberapa mekanisme. Seperti yang berlaku di New Zealand. New Zealand ada tribunal di mana orang Maori menggunakan tribunal itu untuk menuntut hak-hak kedaulatan mereka ke atas tanah-tanah di North Island yang saya tahu. Milik orang asli dia. Milik orang Maori. Ya. Dan tribunal itu di bawah pejabat pengurusan negara. Maksud dari sini ditubuh di bawah pejabat pengurusan negara. Mungkin sama juga boleh dilakukan di sini satu tribunal, bukan satu mahkamah, satu tribunal untuk mengumpul maklumat, fakta, suara, dan kemudian banyak sitting, bukan satu dua. Ini akan wujud buat seketika untuk mencari jalan untuk menyelesaikan masalah ini. Satu lagi yang boleh, tapi ini tidak ada, mungkin tapi tidak ada kuasa. Yang ada kuasa ialah tribunal. Ialah satu Suruhanjaya Sejarah, History Commission, untuk merungkai tafsiran-tafsiran dan fakta-fakta sejarah. Di bawah-bawah negara ada Suruhanjaya Sejarah. Di Malaysia tidak ada. Strata Sejarah Malaysia mungkin tidak berminat untuk mewujudkan Suruhanjaya Sejarah. Tapi kepada Malaysia ini penting sebenarnya. Sebab ada banyak pertikaian. Jadi Datuk Hassan, saya rasa sebagai seorang warga negara Malaysia, kita sedih apa yang berlaku apabila isu berkenaan dengan pertikaian ini telah sampai ke peringkat Bukit Aman. Bagi saya, dalam satu situasi kerajaan yang mengamalkan demokrasi, saya rasa ini tak perlulah sehingga ke peringkat Bukit Aman, di mana Bukit Aman terpaksa membuka kertas siasatan bagi menyiasat adanya unsur-unsur hasutan dan sebagainya oleh seorang menteri besar yang mempunyai kuasa untuk bercakap berkenaan dengan negerinya. Prof. Setiap orang mempunyai hak untuk bercakap.
Dan apa yang dilakukan oleh Menteri Besar ini cakap atas kapasitinya sebagai Menteri Besar, Ya. sebagai orang yang bertanggungjawab dan orang yang mempunyai Integriti bidang kuasa Ya. dan integriti, Ya. dan tak semestinya tidak boleh menyentuh negeri-negeri lain. Ya. Untuk yang lain-lain, untuk akademik dan sebagainya, satu creative license Ya. untuk mentafsir semula. Ya. Tapi istilah revisionism ini, merungkai dan sejarah itu tidak dilihat dengan positif oleh ahli sejarawan di Ya. Malaysia. Ya. Sebenarnya. Ya. Jadi inilah yang saya ingat sebagai warga negara, dan kita semua warga negara, kita ada hak lah dari segi, bukan saya cakap dari segi hak asasi manusia, tidak. Ya. Tapi ada hak untuk menegur. Menegur. Ya. Apa yang dilihat sebagai kepincangan dalam peraturan-peraturan masyarakat dan negara. Ya. Ya. Ya, Betul, San? itu Datuk, saya setuju dengan Datuk tu. Jika tidak, seperti Datuk cakap tadi, akan timbul lagi Sanusi yang lebih ramai Ya. pada masa hadapan. So, Ya. kita kena selesaikan secara, ialah bukan secara nampak sekarang macam secara politik lah, kan. Saya nampak je lah. Ya, Ke arah politik dan ke arah macam melakukan satu jenayah pula bila kita bersuara ni kan. Ya. Iklim sepatutnya dia kena relax sikit lah. Iklim politik, iklim intelektual. Dia tak boleh terlalu terlebih Ya. tindakan. Ya, sehingga ada yang berdapat ini sebabkan pilihan raya negeri lah, tapi sebenarnya isu ni dah lama. Dah lama. Dah lama kan? Ya. Bukan Sanusi je yang ingat, sebelum tu dah ada. Ya, Kan? dah ada. Di kalangan, bukan hanya di kalangan ahli politik, tapi di kalangan ahli akademik, di kalangan generasi muda, Ya. di kalangan NGO sejarah. Kalau kita lihat banyak NGO sejarah yang berkait dengan Pulau Pinang dan Kedah, mereka semua berkesan. Kalau kita tengok media sosial, ramai yang menyokong sejak sekian lama. Ni orang muda ni, generasi muda. Jadi Datuk, saya rasa apa yang berlaku sekarang ni menjadi polemik adalah disebabkan kebimbangan dua pihak. Satu, kerajaan Pulau Pinang yang diperintah oleh satu parti, dan satu ialah kerajaan Kedah yang diperintah oleh satu parti, yang menyebabkan berlakunya polemik ini. Your last word, Datuk, sebelum kita tutup program kita ni, apa dia kesimpulan yang boleh kita dapat daripada pembahasan kita pada hari ini? Segala wacana dan perbincangan perlu dilakukan, boleh diteruskan dengan iklim yang positif. Melihat setiap itu memberi pendapat, dan jangan melihat itu sebagai satu cabaran, tapi sebagai usaha untuk mengatasi masalah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita telah mengikuti perbincangan berkenaan dengan isu polemik Pulau Pinang adakah milik Kedah, yang telah disampaikan oleh sahabat saya, guru saya, ya, ini guru saya, guru profesor saya di Universiti Rio, Datuk Profesor Dr. Murad Marikan. Jadi isu ini akan tetap dibangkitkan. Kita tidak pasti. Persoalannya sekarang, Datuk, persoalannya sekarang, sekiranya negara ini diperintah oleh kerajaan yang mempertikaikan Pulau Pinang itu, iaitu Sanusi sendiri, apa akan berlaku kepada Pulau Pinang selepas ini? Apa akan berlaku kepada Pulau Pinang selepas itu? Jadi itulah yang akan kita tunggu, kita lihat. Saya rasa apa yang berlaku perkembangan di negara ini adalah sesuatu yang dinamik. Dengan itu kita jumpa lagi di minggu akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you very much. Terima kasih.